KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu saya sekali lagi, Kak Nora, dietitian Sukananda untuk episod yang seterusnya, diet dan nutrisi. Kita dah pergi banyak episod dan episod kali ni saya nak fokus tentang makanan. Saya nak fokus tentang pinggan. Saya nak cakap pasal pinggan atlet kepada adik-adik di rumah. Adik-adik familiar dengan food pyramid ataupun piramid makanan Malaysia. Tapi macam mana sebenarnya daripada piramid makanan Malaysia tu kita nak pindahkan ke dalam pinggan? Ramai yang confuse ni sebab dalam piramid makanan Malaysia tu ada banyak sangat figure. Ada tulis sajian, ada tulis hidangan, ada banyak food group dalam piramid makanan itu sendiri. So adik-adik boleh rujuk piramid makanan Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada 2020, baru je tahun lepas dikeluarkan piramid makanan Malaysia untuk dijadikan asas sebelum kita nak develop pinggan atlet. Pinggan atlet ni untuk kita merancang menu sebenarnya, merancang ataupun plan menu adik-adik untuk makan sehari bagi memastikan cukup pengambilan kalori berdasarkan food pyramid. Kalau nampak dekat food pyramid sebenarnya kita ada berapa layer? Kita ada 4 layer dan piramid yang terbaru ni dah tukar sebenarnya di antara aras pertama dan aras kedua. Yang mana aras pertama tidak lagi diletakkan kumpulan bijirin ataupun produk bijirin. Bukan lagi nasi, bukan lagi pasta, bukan lagi kentang berada di aras yang paling bawah. Tetapi aras yang paling bawah diletakkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, jelas dekat situ aras pertama bukan lagi bijirin, tetapi aras pertama adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Aras yang kedua selepas buah-buahan dan sayur-sayuran adalah aras kumpulan bijirin. Yang mana kumpulan bijirin ni adalah sumber karbohidrat. Jadi di sinilah terletaknya mi, bihun dan juga kuih tiaw ataupun kumpulan jagung berada di aras yang kedua. Selepas aras kumpulan bijirin, food group ini kita ada kumpulan protein. Yang mana dia terbahagi kepada dua, iaitu sama ada produk tenusu ataupun sumber protein yang lain seperti ikan, ayam, legumes dan juga sebelah lagi adalah produk tenusu dan juga susu. Dan yang paling kurang dan berada di puncak piramid makanan itu sendiri adalah minyak, garam dan juga gula. Jadi jelas dekat situ kita ada beberapa layer, beberapa aras dan kita perlukan jumlah yang berbeza, hidangan yang berbeza mengikut kumpulan makanan. Dan food pyramid ini khas dibuat untuk mereka yang berumur 7 tahun dan ke atas. Bukan untuk 7 tahun ke bawah tapi untuk 7 tahun ke atas, yang mana penekanan diberikan kepada beberapa food group yang mana kuantitinya berbeza seperti yang tertera dekat dalam piramid makanan. Apa yang berbeza kalau tengok sebenarnya? Untuk umur 13 sehingga 15 tahun, kita akan nampak beza dari segi kumpulan buah-buahan, iaitu 2 ke 3 hidangan. Seterusnya, kumpulan susu dan produk tenusu, 2 dan 3 hidangan. Itu untuk umur 13 sehingga 15 tahun. Manakala kalau untuk umur 16 hingga 18 tahun, bukan sahaja berbeza dari segi jumlah hidangan susu dan produk tenusu, 2 hingga 3 hidangan. Yang berbeza juga adalah kumpulan buah-buahan iaitu 2 hingga 3 hidangan dan juga kumpulan bijirin. Kalau yang lain mungkin 3 hingga 5 hidangan setiap hari. Untuk 16 hingga 18 kita ada 3 hingga 6 hidangan. Yang mana ini jelas menunjukkan bahawa pada umur tersebut jumlah kalori, jumlah tenaga yang diperlukan adalah lebih tinggi berbanding dengan fasa umur yang lain. Daripada food pyramid itu sendiri sebenarnya nanti Kak Nora nak ajar adik-adik bagaimana nak keluarkan semua maklumat dari food pyramid menjadi satu pinggan, yang mana pinggan ini adik-adik boleh jadikan panduan dan juga contoh untuk adik-adik makan pada setiap hari bagi memastikan dapat semua nutrien dan yang pastinya dapat meningkatkan prestasi sukan adik-adik. Jadi kita nak merancang menu ataupun merancang kita buat meal planning supaya adik-adik boleh rancang setiap hari cukup tenaga,
cukup semua kumpulan makanan dan juga cukup semua makro dan juga mikronutrien yang seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sambungan daripada tadi kita cakap tentang food pyramid. Orang dah janjikan nak cerita tentang daripada piramid pergi kepada pinggan atlet. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pinggan atlet sebenarnya? Okey, kenapa kita buat pinggan atlet sebenarnya? Ia nak memudahkan adik-adik memilih makanan yang sesuai, porsi yang sesuai mengikut keperluan individu. Dan pinggan ini juga didesign ataupun di-create supaya dia boleh mengikut intensiti latihan yang berbeza. Okey, dan kalau perasan daripada pinggan atlet ini sebenarnya dia bawa daripada food pyramid itu sendiri, ada semua kumpulan makanan. Okey, ada semua kumpulan makanan. Kalau makanan apa yang kita ada? Kita ada sumber karbohidrat, kita ada sumber protein dan juga kita ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Di dalam pinggan atlet ini juga ada 3 jenis pinggan atlet. Sekejap lagi akan terangkan satu persatu. Dan setiap pinggan atlet perlu ada komponen-komponen berikut. Pertama, komponen karbohidrat. Karbohidrat yang boleh diletakkan dalam pinggan adalah boleh letak nasi, boleh letak pasta, kita boleh letak roti, kita boleh letak cereal dan kumpulan-kumpulan bijirin yang lain. Untuk yang kedua, tentang protein, kita boleh letak banyak jenis protein untuk berada dekat bahagian protein, iaitu kita letak ayam, ikan, daging, makanan laut, legumes dan juga kekacang. Seterusnya buah-buahan dan sayur-sayuran akan ada juga bahagian di dalam pinggan atlet ini nanti. Jadi kita ada 3 pinggan atlet mengikut intensiti yang berbeza. Okey, jom kita tengok yang mana satu pinggan atlet yang sesuai untuk adik-adik pada waktu yang mana. Kita tengok pinggan yang pertama. Kalau adik perasan, pinggan ini agak sinonim, senang nak nampak. Dan kalau ada parents pun tahu pinggan ini adalah pinggan apa. Pinggan ni sama nampak macam pinggan suku-suku separuh. Okey, ini adalah pinggan easy plate kita panggil. Easy plate, pinggan yang paling mudah. Apa yang ada dalam pinggan yang paling mudah ini sebenarnya? Ini adalah sumber karbohidrat. Kita ada 1/4 karbohidrat, kita ada 1/4 protein dan kita ada separuh daripada pinggan ini adalah buah dan sayur. Jadi bila kita nak pakai pinggan yang paling mudah ni, bila kita tak ada training, tak ada latihan ataupun intensiti latihan kurang sejam ataupun intensitinya sangat rendah. Dan juga untuk mereka yang ada weight management ataupun pengurusan berat badan, jadi pinggan ini adalah pinggan yang sangat sesuai untuk kita gunakan sebab dia akan fokus lebih banyak kepada colors kat sini untuk dapatkan vitamin dan minerals pada masa yang sama kalorinya lebih rendah. Jadi ini sesuai untuk mereka yang nak mengawal berat badan pada masa yang sama pada hari yang trainingnya adalah rendah ataupun intensiti latihannya sedikit. Okey, kita move kepada pinggan yang kedua. Pinggan yang kedua kita nampak kat sini adalah moderate plate. Pinggan sederhana sebenarnya. Okey, apa yang ada dekat moderate plate? Kalau nampak lebih kurang pinggan yang easy, tetapi kita berubah kat mana? Dari segi kumpulan karbohidrat. Kalau yang easy, karbohidrat cuma suku 1/4. Dekat sini karbohidrat dia jadi 1/3. Okey, 1/3 pinggan adalah karbohidrat. Suku adalah protein dan kuantiti buah dan sayur-sayuran dikurangkan sedikit berbanding dengan yang asal tadi, lebih kurang 1/3 juga. 1/3. Okey, so nampak jelas kat sini kita lebihkan karbohidrat dan ini adalah untuk mereka yang trainingnya 1 hingga 2 jam pada setiap hari. Dan untuk remaja ini juga pinggan yang paling sesuai sebab keperluan tenaga yang lebih tinggi dan kita fokus kepada penambahan karbohidrat untuk membekalkan tenaga yang mencukupi. Jadi most of the day ada atlet
boleh mengambil pinggan yang moderate ini. Yang mana kita ada 1/3 karbohidrat, suku protein atau kita panggil lean protein. Kemudian kita masih ada juga buah-buahan dan sayuran, tapi jumlahnya dikurangkan sedikit. Okey. Seterusnya, pinggan ni nampak macam banyaknya dia punya karbohidrat. So kita ada pinggan hard lah. Bila kita nak gunakan pinggan hard plate ni? Pinggan hard ni kebiasaannya kita akan gunakan waktu hari pertandingan, competition, ataupun hari yang kita ada very high intensity training dalam lebih 2 jam. Kenapa? Sebab sama juga berubah dari segi kuantiti karbohidrat di sini. Kalau yang first karbohidrat cuma suku, yang second karbohidrat adalah 1/3, yang third ni kita ada karbohidrat separuh pinggan untuk pastikan kita cukup keperluan tenaga nak support kita punya hard training day dan juga nak bersedia untuk competition yang kebiasaannya juga boleh gunakan hard plate ni. Kalau besok kita ada competition, malam sebelum tu kita boleh gunakan hard plate sebab kita nak loadkan badan kita dengan masa glycogen dengan glycogen. So kita boleh gunakan yang ni untuk hari pertandingan dan sehari sebelum pertandingan pun boleh supaya kita dapat cukup energi. Okey, kat sini dia tunjuk cuma karbohidrat, protein, buah dan sayur. Apa lagi yang ada dekat dalam food pyramid sebenarnya? Kita ada susu, kita ada juga lemak sebenarnya, dan juga kita ada buah-buahan. Buah-buahan kat sini nampak sikit kan? Okey. Jadi untuk susu, pengambilan susu untuk atlet remaja, untuk remaja kita perlukan susu lebih kurang 2 hingga 3 sajian. Jadi setiap hari kita boleh tambahkan susu 2 hingga 3 sajian pada setiap hari, sama ada nak minum 2 gelas susu pagi dan malam, kemudian tambah dengan 1 hidangan keju ataupun yogurt pada waktu breakfast ataupun waktu supper. Secara tak langsung kita akan fulfill kita punya keperluan kalsium iaitu 1300 mg pada setiap hari. Itu tentang pengambilan susu. Kemudian tentang lemak tak perlu nak risau sebenarnya sebab every masakan kebiasaan kita punya masakan kalau ada protein ni pada kat sini kita akan datang dengan lemak juga. Jadi saya tak bimbang sangat pengambilan lemak sebab kadang-kadang lemak yang diambil berlebihan. Jadi kalaulah kata dah ambil macam plate macam ni 3 kali sehari iaitu waktu sarapan, makan tengah hari dan juga waktu malam, tapi adik-adik masih lapar, kat mana kita nak letak lagi waktu makan kita? So kita boleh ada snacking sebenarnya dan kita namakan snack sihat. Yang mana snack sihat tu kita boleh ambil 2 hingga 3 kali sehari bergantung kepada aktiviti harian. Kalau rasa lapar lagi, yes, you boleh makan adik-adik remaja dan bersukan. Jadi you need more energy. Jadi ambillah snack pada waktu yang sesuai 2 hingga 3 kali sehari. Tapi makanan macam mana yang boleh kita jadikan snack sebenarnya? Kita boleh combinekan kumpulan karbohidrat dengan protein ataupun kita ambil single-single food group itu untuk dijadikan kita punya snack. Antaranya kita boleh makan kacang yang mana almond, cashew, kita makan badam kan. Dia ada good protein, dia ada juga good fat, ataupun mungkin boleh ambil buah-buahan kering pun boleh, buah-buahan segar pun boleh sebagai snack, ataupun mungkin boleh buat sandwich. Jadi semua tu boleh dijadikan sebagai snack yang sihat untuk adik-adik makan sekiranya adik-adik masih lagi lapar pada setiap hari. Jadi complete daripada breakfast, lunch, dinner menggunakan pinggan yang betul, mengikut intensiti latihan sendiri dan ditambahkan dengan 2 hingga 3 kali snack yang sesuai. Dan jangan lupa tambahkan pengambilan air sekali. Macam mana nak tambahkan pengambilan air? Kat sini tunjuk plate sahaja. Kita perlukan air lebih kurang 1.5 hingga 2 liter, itu secara general. Tetapi kalau banyak bersukan, kita mungkin perlukan air lebih daripada itu untuk kekalkan hidrasi. Kat mana boleh tambahkan air? Setiap kali waktu makan, tambahkan air, sama ada air kosong, susu, jus pun boleh. Ataupun pada waktu makan juga kita boleh ambil makanan yang tinggi air. Pada masa yang sama, jenis masakan yang kita makan tu, ada sup, itu pun pada masa yang sama boleh tambah jumlah air di dalam tubuh badan kita. Yang menjadi masalah kadang-kadang adik-adik tak boleh nak fulfill ni, sebenarnya kalau adik-adik mempunyai masalah memilih makanan. Okey, memilih makanan jadi disebabkan oleh fasi ataupun fikir kita itu sendiri, dia mungkin tak boleh nak fulfill semua kumpulan makanan yang ada dan pada masa yang sama dia tak dapat memenuhi keperluan kalori yang diperlukan pada setiap hari. Jadi kalau dia tak fulfill
keperluan kalori pada setiap hari, tak dapat nak fulfill semua food group, tak dapat nak fulfill vitamin dengan minerals, akan menyebabkan dia mengalami masalah-masalah kesihatan. Masalah kesihatan yang macam mana nanti Kak Nora akan sambung selepas ini tentang picky eaters ataupun fussy eater dan bagaimana kita nak atasi supaya adik-adik tidak ada masalah picky ataupun fussy eater ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau tadi Kak Nora dah mention ataupun dah brief sikit tentang picky eaters ataupun fussy eater, dan ini adalah sangat common, biasa berlaku di kalangan kanak-kanak dan juga remaja, yang mana mereka bersikap memilih makanan yang disukai sahaja, yang mana kesan buruk daripada corak pemakanan begini, picky eaters ataupun fussy eaters, akan menyebabkan mereka mengalami masalah kekurangan nutrien, kekurangan kalori, kemudian mudah nak dapat penyakit sebab kurang nutrien, akan relate dengan banyak jenis penyakit, dan juga pada masa yang sama memberikan risiko untuk injury ataupun kecederaan dengan lebih mudah. Jadi adik-adik kena elakkan menjadi seorang picky eaters. Jadi apa cara yang kita ada untuk pastikan picky eaters dia tak jadi dah picky eaters? Kadang-kadang ada beberapa tips untuk parents dan juga coaches bagi mengatasi masalah picky eaters di kalangan adik remaja ataupun kanak-kanak. Yang pertama, kena kenal pasti makanan yang bagaimana yang dia tak makan. Okey, bila kita dah kenal pasti makanan yang bagaimana dia tak makan, kita akan senaraikan makanan tersebut, dan pada masa tu kita minta atlet ni pilih makanan yang dia tak suka ni, yang mana satu dia nak try. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita kena train kita punya taste bud. You tak suka maksudnya you tak train you punya taste bud. Macam kita nak jadi atlet, kita nak jadi atlet yang cemerlang, kita nak jadi atlet yang kuat, kita kena training every day. Macam tu jugalah taste bud kita kena train ataupun kena diajar untuk makan makanan yang kita tak biasa makan. Okey, jadi pilih makanan yang dia tak suka tu, dan kita tanya bila you nak makan makanan yang macam ni. Second, lepas kita dah kenal pasti makanan mana yang dia pilih tersebut, kita boleh ajak dia shopping bersama-sama. Okay, so kita bawa dia, okay, ini adalah 3 makanan yang you memang tak suka, you tak makan. Jom kita pergi shopping. Sebelum shopping, decide dulu makanan tu nak dimasak yang macam mana. Jadi kita bawa dia sekali supaya dia faham makanan tu rupa raw dia macam mana, dia nak masak macam mana supaya dia rasa nak makan. Okey, kita suruh dia pilih makanan tersebut di supermarket dan masak bersama-sama. Kita kena ajak atlet tersebut ataupun remaja tersebut untuk sama-sama join prepare the food. Seterusnya masak bersama-sama lah. Masak sama-sama macam yang dia nak. Contohnya dia kata, saya tak makan sayur pak choy. Contohnya, sayur hijau. Jadi dia kata, okeylah, saya nak try lah sayur pak choy. Sayur pak choy yang macam mana awak rasa awak nak makan? Saya nak pak choy masak sos tiram. Okey, so pergi beli pak choy, beli sos tiram, dan dia masak pak choy sos tiram. Dan ini boleh encourage dia untuk dia prepare sendiri dan makan makanan tersebut. Itu salah satu cara untuk kita encourage atlet yang fussy atau picky eaters ni untuk try makanan baru, dan ini kena berperingkat, kena di-try selalu, kena dicuba selalu supaya lama-lama taste bud dia boleh adapt ataupun terima makanan-makanan yang sebelum ni dia tak terima. Seterusnya, kita juga boleh letakkan makanan-makanan yang dia tak makan ni kepada makanan-makanan favourite dia. Contohnya dia suka makan spaghetti bolognese. Okey, spaghetti bolognese kita ada daging, kita ada karbohidrat. Dia kata, okey, jangan letak sayur sebab saya tak makan. Tapi kita bertanya, okey, macam tu sayur apa yang you nak try? Kita letakkan sayur tersebut di dalam makanan yang dia suka. Masukkan sekali. Dengan cara makan ni secara tak langsung, kita dah mula introduce ataupun perkenalkan makanan yang dia tak suka ke dalam diet seharian supaya mereka boleh mencuba pelbagai makanan baru. Jadi tips-tips ni sebenarnya sangat membantu adik-adik ni supaya mengelakkan daripada menjadi picky eaters
yang berterusan. Pikitis mungkin membawa kesan yang buruk kepada atlet remaja sebab dia akan mengalami kekurangan nutrien. Jadi kalau boleh kita nak adik-adik kita tak adalah masalah pikitis ni dan dia boleh overcome masalah-masalah ini dengan cepat. Sebaiknya adik-adik kena amalkan penggunaan pinggan atlet ni bermula dari kecil lagi. Dan pengenalan kepada semua jenis kumpulan makanan sepatutnya berlaku di awal bayi, kanak-kanak, seterusnya di usia remaja. Jadi kita tak nak ada satu fasa pun yang adik-adik tertinggal dan menjadi lebih fasih ataupun lebih memilih makanan disebabkan ketidakbiasaan memilih makanan tersebut dari awal. Jadi untuk panduan adik-adik, kita dah cakap pasal piramid makanan, kita dah go through satu persatu kumpulan makanan dan kita dah tahu kebaikan makanan-makanan tersebut. Sebaiknya adik-adik cuba untuk amalkan. Yang penting dah faham, adik-adik kena amalkan semua yang Kak Nora dah bagi tadi dan bawa kepada pinggan atlet adik-adik sendiri supaya adik-adik boleh dapat manfaat dan meningkatkan prestasi adik-adik dan tidak mengganggu tumbuhbesaran adik-adik dan supaya adik-adik menjadi lebih sihat dan adik-adik dapat semua kumpulan makanan bersama dengan nutrien-nutrien yang diperlukan untuk sepanjang hayat. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kak Nora membincangkan tentang dari piramid ke pinggan atlet. InsyaAllah untuk yang seterusnya kita akan pergi ke fasa latihan untuk topik-topik yang lebih menarik dalam program diet dan nutrisi. Didik TV KPM